tunggu bilang sampai dia keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, pada pagi ini kita dapat teruskan lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa pada muka yang ke-683, Faslun fi raddi ala man ajaza alaihimus saghair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi raddi ala man ajaza alaihim as-saghaira wal kalami ala mahtajju bihi fi dhalika. Ini fasal pada menolakkan hujah orang yang mengharuskan ke atas para nabi saghair. Jadi ada sebahagian daripada pandangan ulama yang mengatakan harus berlaku dosa kecil ke atas nabi. Jadi sekarang ni musannif kita akan bawa rad, bangkangan dan juga hujah balas terhadap pandangan ini. Wal kalami, dan membicarakan perbincangan tentang mahtaju bihi, apa hujah yang mereka gunakan pada demikian itu. Qala i'lam anna al-mujawizina as-saghaira 'ala al-anbiya'i min al-fuqaha'i wal muhaddithin. Ketahuilah bahawa yang mengharuskan dosa kecil di atas para nabi di kalangan ulama fiqh, ahli hadis, wa man syaya'ahum, dan mereka yang mengikut ulama-ulama tersebut, 'ala dhalika min al-mutakallimin, di kalangan ahli kalam, ihtaju, mereka semua berhujah 'ala dhalika bi dhawahir kathiratin, berdasarkan zahir nas-nas yang banyak minal Qur'ani wal hadis, daripada Al-Quran dan juga hadis. Boleh dua lah. Inil tazamu zawahiraha, jika kita melazimi zahir kepada nas tersebut, afdat bihim ila tajwizil kabair, maka akan membawa kepada mengharuskan dosa-dosa besar, wa kharqil ijma', dan juga membawa kepada tercarinya ijma', akan membatalkan ijma'. Andai kata kalau kita pegang kepada zahir nas tersebut, dia akan bukan boleh bawa sekadar dosa kecil aja, bahkan boleh bawa kepada harusnya dosa besar, dan akan terbatal dan tercarinya ijma'. Wa ma la yakunu bihi muslim, dan benda yang tak akan berkata dengannya oleh seorang muslim pun. Fa kaifa, mana mungkin demikian, wa kullu mahtaju bihi mimma ikhtalafa al-mufassirun fi ma'na. Bagaimana boleh berlaku demikian, walhal setiap perkara yang mereka berhujah dengannya daripada perkara yang berlaku khilaf di kalangan ahli tafsir pada maknanya, wa taqabalatil ihtimalatu fi muqtadahu, dan muqtaqabalat ni makna maknanya bertentang-tentangan, berlawan-lawanan ihtimal pada muqtadahu, apa yang dimaksudkan itu. Waja'at aqawilu fi halis salaf, dan datang pula perkataan-perkataan di kalangan ulama salaf, bi khilafi ma tazamuhu min dhalik, yang berlawanan dengan apa yang mereka melazimi daripada makna itu. Jadi macam mana kalau kita kata zahir itu akan membawa kepada berlakunya taqabul, pada bertentangan antara nas. Lagi pula kalam para salaf pula menyatakan sebaliknya.
fa idza lam yakun madhhabuhum ijma'an, apabila tiadalah mazhab mereka itu sebagai ijma', wa kana al khilafu fi mahtajju bihi min dhalika qadiman, dan khilaf yang berlaku pada perkara yang mereka berhujah dengannya itu berlaku sejak dahulu lagi, wa qamatil hujjati, dan telah tertegaknya hujah, wa dalalatu ala khata'i qaulihim, dan tertegaknya dalil atas salahnya pandangan mereka, wa sihhati ghairihi, dan betulnya pandangan lain, wajib, maka jawabnya wajib tarkuhu, wajib kita tinggalkan pandangan itu, wal masiru ila masahha, dan kita berpandangan mengambil kepada pandangan yang sahih. Wa nahnu na'khudhu fi nadhari fiha insyaallah, dan sekarang ini kita akan ambil perbincangan tentangnya insya-Allah. Fa min dzalika, antara nas yang menjadi isunya ialah qauluhu ta'ala li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah kepada nabi kita, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah Taala mengampunkan bagi engkau apa yang telah terdahulu daripada dosa dan apa yang terkemudian. Wa qauluhu wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, al-ayat. Dan firman Allah Taala lagi, hai Muhammad, mintalah ampun bagi dosa engkau dan bagi orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Wa qauluhu wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami hilangkan daripada engkau dosa-dosa yang mana memberatkan belakang engkau. Wa qauluhu 'afallahu 'anka lima adzinta lahum, sungguhnya telah Allah Taala mengampunkan kepada engkau bagi apa yang engkau memberi izin kepada mereka. Wa qawluhu laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Kalalah tidak kerana kitabun minallah, ketetapan yang daripada Allah yang telah terdahulu, lamassakum fima akhadhtum, nescaya akan kenalah kepada kamu dengan sebab apa tindakan kamu itu akan kena azabun 'adzim, azab yang pedih, adab yang besar. Wa qawluhu abasa wa tawalla, telah bermasa mukalah ia lalu berpaling, anja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya seorang yang buta, al-ayat. Wa ma qussa alaihi, wa ma qassa ai al-Quran lah, ataupun Allah, apa yang Allah Taala ceritakan di atasnya, min qasasi, di atas nabi, min qasasi ghairihi, kisah-kisah nabi-nabi lain minal anbiya, ka qaulihi wa asa adamu rabbahu faghawa, telah bersalahlah Nabi Adam kepada Tuhannya, lalu dia berpaling, rawa, lalu dia tersesat. Qauluhu, ni kita akan terang lagi makna. Cuma terjemahan tu ialah terjemahan kadang kita terjemah mengikut makna lafzi, bukan maknanya sesat Nabi Adam. Wa qawluhu falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, dan tatkala kami berikan kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, salihan, anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, lalu mereka berdua menjadikan sekutu bagi anak yang kami berikan itu, fata'ala Allahu amma yusyrikun, sekutu kepada Allah lah. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Ini kita akan tengok nanti kisah dia berkaitan dengan Nabi Adam dan Nabi Hawa ini, Sayyidatina Hawa. Wa qawluhu anhu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami. Ini doa Nabi Yunus kan. Zalamna, kami telah menzalimi diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampunkan kepada kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apa nama ni, Nabi Adam juga ni, Nabi Adam. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampunkan bagi kami, wa tarhamna, dan kamu memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya adalah kami di kalangan orang yang rugi. Di kalangan orang yang rugi. Ini doa Nabi Adam juga. Ini Nabi Yusuf ni. Qauluhu an Yunus, Nabi Yunus. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau, sungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Al-ayat. Wa ma dzukira,
min qissatihi wa qissati Daud. Ada apa yang disebut daripada kisah Nabi dan juga kisah Nabi Daud. Min qissatihi wa qissati Daud, daripada kisah Nabi Yunus dan juga kisah Nabi Daud. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Telah menyangka oleh Daud bahawa kami telah mengujinya, lalu fastaghfara rabbah, dia memohon ampun kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa ana, lalu tersungkur rukuk dan juga tersungkur dia rukuk dan kembali memohon keampunan kepada Allah. Faghafarna lahu dzalik, lalu kami ampunkan kepadanya, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya bagi Nabi Yunus, bagi Nabi Daud itu di sisi kami ada tempat yang dekat, wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Wa qawluhu an Yusufa, ini kisah Nabi Yusuf, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sungguhnya telah ada keinginan Zulaikha dengan Yusuf, wa hamma biha, dan dia pun berkeinginan dengannya. Wa ma qassa, dan apa yang Allah Ta'ala ceritakan, min qissatihi, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf ma'a ikhwatihi, bersama dengan adik-beradiknya. Wa qawluhu an Musa, dan Allah, firman Allah tentang Nabi Musa, fa wakazahu Musa faqada alaih, lalu menampar oleh Nabi Musa kepada orang Kibti tersebut, faqada alaih, lalu mati dia. Qala hadza min amali syaitan, kata Nabi Musa, ini daripada perbuatan syaitan. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dan perkataan Nabi ketika doanya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunlah bagiku apa yang telah terdahulu, apa yang akan datang, apa yang tersembunyi, apa yang nyata. Wa nahwuhu min adiyatihi alaihi salam, dan seumpamanya daripada doa-doa Nabi. Wa dzikrul anbiya'i fil mauqifi dzunubahum, dan menyebutnya para nabi di mauqif di mahsyar nanti, tempat di mahsyar nanti bila dibangkitkan para manusia sekaliannya, maka para nabi ni apabila mereka datang, manusia minta kepada mereka syafaat, mereka sebut dosa mereka. Fi hadis syafaah, yang masyhur kisah dalam hadis syafaat. Wa qawluhu innahu la yughanu 'ala al-qalbi fa astaghfirullah, dan perkataan Nabi kata, sesungguhnya aku menjadi kelam, menutup kegelapan atas hatiku, fa astaghfirullah, lalu aku minta ampun kepada Allah. Fi hadis Abi Hurairah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah, dan aku bertaubat kepada Allah pada satu hari lebih daripada 70 kali. Wa qauluhu ta'ala an Nuhin, firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kalau tidak engkau ampunkan dan beri rahmat kepada aku, jadilah aku di kalangan orang rugi. Wa qad kana Allah azza wa jalla qala lah, Allah Ta'ala telah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, apa dia? Wala tukhatibni fil ladina zalamu, jangan engkau tanya dan bertanya padaku tentang mereka yang telah zalim. Jangan minta apa-apalah, jangan minta kemaafan kepada kaum kamu yang telah zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan melemas, mereka itu akan mati lemas. Qala an Ibrahim, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Tuhan cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Wallazi, dan Tuhan yang mana atma'u, aku berharap, ayaghfirali, bahawa dia mengampunkan kepadaku, khati'ati, dosa-dosaku, yaumaddin, al-ayat. Wa qawluhu an Musa, firman Allah tentang Nabi Musa, tubtu ilaika, Nabi Musa kata, tubtu ilaika, aku kembali bertaubat kepada engkau. Wa qaluhu wa laqad fatanna Sulaiman, al-ayat, sungguhnya telah kami menguji Sulaiman, ila ma ashbaha hadhihi dhawahira, dan apa yang menyamai zahir-zahir firman dan juga nas ini. Qala al-qadhi rahimahullah, berkata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, apa jawapan kepada nas-nas yang kita lihat tadi, zahirnya menunjukkan bahawa para nabi dan para rasul ni melakukan dosa, sebab itu mereka bertaubat, mereka sendiri meminta keampunan, mereka sendiri sebut dosa-dosa mereka dan seumpamanya. Apa jawapan dan takwilan, penafsiran yang benar berdasarkan akidah ini? Fa amahtijajuhum biqauli, adapun berhujahnya golongan yang mengharuskan berlaku dosanya dengan firman Allah Ta'ala,
yaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah Taala dapat mengampunkan kepada engkau apa yang telah terdahulu daripada dosa engkau dan apa yang akan datang. Fahadha qad ikhtalafa fihi al-mufassirun, dan pada ayat ini telah berbeza pandangan ulama ahli tafsir. Faqila al-muradu ma kana qabla nubuwah wa ba'daha. Ada mengatakan bahawa ini qabla ma taqaddama itu iaitu ma qabla nubuwah, sebelum kenabian, wa ba'daha, dan selepas kenabian. Wa qila al-muradu ma waqa'a laka min dhanbin wa ma lam yaqa'. Makna ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, ma yaqa' ma waqa'a laka, apa yang berlaku pada diri engkau daripada dosa dan apa yang tak berlaku. A'lamahu annahu maghfurun lahu. Lalu Allah Taala nak beritahu kepada Nabi bahawa Nabi ni memang diampunkan daripada ni, sama ada berlaku atau tak berlaku. Wakila al-mutaqaddim, yang terdahulu tu apa? Makana qabla nubuwah, yang berlaku sebelum kenabian. Wal mutaakhir, yang terkemudian, ismatuka ba'daha, penjagaan kamu daripada melakukan dosa setelah daripada lantik jadi nabi. Hakahu Ahmad bin Nasr. Ini dihikayatkan pandangan ini oleh Ahmad bin Nasr. Wakila al-muradu bidzalika ummatahu alaihi salam. Ada mengatakan yang dimaksudkan ini ialah umat Nabi. Khitab Nabi tapi sebagai khitab umat. Khitabu ummah, khitabun Nabi maqama ummati. Allah Taala mengkhitabkan Nabi sebagai ganti kepada umat Nabi. Wakila al-muradu ma kana an sahwin wa ghaflah. Ada mengatakan maknanya yang berlaku dengan sebab lupa ataupun lalai. Wa ta'wilun, dan juga ta'wilan hakahu Tabari rahimahullah, yang telah dihikayatkan oleh Imam Tabari. Wa ikhtarahu Qushairi, dan dipilih oleh Imam Qushairi. Wakila ada mengatakan ma taqaddama itu apa yang telah terdahulu, li abika Adam, apa yang telah terdahulu bagi bapa kamu Nabi Adam. Wa ma ta'akhkhara, dan apa yang terkemudian, min dhunubi ummati, daripada dosa umat kamu. Hakahu Samarqandi wa Sulami an Ibn Atha. Ini dikayatkan pandangan takwilan ini oleh Imam Samarqandi dan As-Sulami daripada Ibn Atha. Wa bimithlihi walladhi qablahu yuta'awwalu qawluhu, dengan seumpama ini dan dengan sebelumnya maka ditakwilkan firman Allah Taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, minta ampunlah bagi dosa engkau dan bagi orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Qala Makkiyun, mukhatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ha huna, khitab kepada Nabi ini ialah hiya mukhatabatun li ummati, ialah mewakili khitab kepada umatnya. Wakila inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma umira an yaqul, dikatakan bahawa Nabi apabila disuruh dia berkata, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan aku dan apa yang Allah Taala lakukan dengan kamu. Aku tak tahu Tuhan awak macam mana kepada kita ni, apa balasan Tuhan kepada aku dan kepada kamu. Surra bidzalikal kuffaru la'anahumullah, maka bila Nabi kata gitu, orang kafir gembiralah. Orang kafir, Muhammad pun tak tahu Tuhan akan tentukan dia macam mana, Tuhan akan buat macam mana kan dia, umat dia macam mana Tuhan buat, Muhammad pun tak tahu. Surra bidzalikal kuffar, maka jadi gembiralah dengan itu oleh orang kafir. La'anahumullah, moga Tuhan laknat orang kafir ni lah. Fa anzalallah, maka kerana itu Allah Taala turunkan fa anzalallahu alaihi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah Taala mengampunkan bagi engkau apa yang telah dahulu daripada dosa dan apa yang terkemudian. Wa bima alil mu'minina fil ayatil ukhra ba'daha, dan Allah Taala menurunkan apa ma'al, kesudahan orang mukmin yang disebut pada ayat lain selepas itu. Qalahu Ibnu Abbas, berkata akannya oleh Ibnu Abbas, fa maqsidul ayah, maka maksud kehendak daripada ayat itu, innaka maghfurun laka, maknanya engkau ni diampunkan bagi engkau. Ghairu mu'akhadhin bi dhanbin tudhnibu an law kana, dan kamu tidak akan dikira dosa. Ghairu mu'akhadh, kamu tidak dikira dosa dengan dosa yang kamu buat kalau berlaku. Ghairu mu'akhadhin bi dhanbin tudhnabu an law kana, dengan dosa yang
kamu buat antuzniba bidzambin tuzniba allau kana, dengan dosa yang kamu buat andai kamu buat tapi tak berlaku. Andai kata berlaku, kamu tidak akan dikira sebagai dosa, tidak akan dikira. Itu allau kana, kalau berlaku. Tapi tak berlakulah. Qala ba'dhum al-maghfiratu ahuna, maghfirah yang dimaksudkan di sini ialah tabri'atun minal uyub, dengan makna Allah menyucikan, membersihkan Nabi daripada keaiban. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan Allah meletak, menghilangkan daripada kamu dosa-dosa yang memberatkan belakang kamu. Faqila, apa makna dia? Ma salafa min dzambika qabla nubuwah, apa yang terdahulu daripada dosa kamu sebelum kenabian. Wa huwa qaulu Ibnu Zaid, ini perkataan Ibnu Zaid wal Hasan. Wa makna qauli Qatadah, dan makna bagi perkataan Imam Qatadah. Wa qaulu wakila, ada mengatakan maknahu annahu hufiza qabla nubuwatihi minha, bahawa Nabi dipelihara sebelum kenabian, dipelihara daripada dosa. Wa usima, dan dia dimaksumkan. Walaula dzalika la athqalat dhaharahu, walaula dzalika, kalaulah tidak kerana Allah Taala jaga dia, la athqalat dhahrahu, nescaya akan jadi berat belakang Nabi. Hakam ma'nahu Samarqandi, ini makna ini dihikayatkan oleh Samarqandi. Wa qila al-muradu bidzalika ma athqala dhahrahu min a'ba'ir risalati hatta ballaghahu, ada yang maksudkan bahawa apa yang memberati belakang Nabi daripada tanggungan risalah. A'ba'i risalah, tanggungan risalah, sehinggalah Nabi sampai. Jadi seakan risalah tu satu tanggungan, tanggungjawab Nabi pikul, jadi berat belakang Nabi selagi mana Nabi tak sampai. Jadi Nabi kena sampai-sampai sehinggalah tanggungan itu hilang dan tak jadi berat. Hakahul Mawardiyu was-Sulami. Wa qila hatatna anka thiqala ayyamil jahiliyah. Ada mengatakan maknanya kami lepaskan daripada kamu beratnya hari-hari pada zaman jahiliyah. Hakahu Makki, ini dikayatkan oleh Makki. Jadi Nabi pada hari-hari jahiliyah itu, pada zaman jahiliyah, Nabi tak terasa berat sebab Nabi tak ikut buat dosa-dosa ataupun amalan-amalan syirik yang dibuat oleh kaum jahiliyah. Wakilah thiqala syadli sirrika, ada mengatakan berat urusan sirrika, apa yang dalam hati engkau, wa hairatika, dan kehairanan engkau, wa talabi syariatika, dan menuntutkan syariat engkau, hatta syara'na zalika laka, sehinggalah kami yang memberikan syariat kepada engkau. Haka ma'nahu Kushairi. Wa qila ma'nahu khaffafna alaika ma humilta, kami ringankan ke atas engkau apa yang ditanggungkan ke atas engkau, bihifzina limastuhfidta, dengan penjagaan kami kepada apa ustuhfidta, apa yang dijaga kamu, wa hufidha alaika, dan dijaga bagi kamu. Jadi kami ringankan tanggungan kamu dengan sebab kami jaga kamu dan kami pelihara kamu. Wa makna anqadha dhahrak, makna yang memberatkan belakang, ai kada yunqidhuhu, hampirlah mematahkan belakang. Hampir jadi patah belakang, beratnya tanggungan tersebut. Fayakunul makna, maka jadilah makna ketika itu ala man ja'ala dzalika lima qabla nubuwah, bagi mereka yang menafsirkan bahawa itu berlaku sebelum kenabian itu. Maknanya fayakunul makna ihtimam khabar yakun, ihtimaman Nabi SAW, mengambil beratnya Nabi, bi umurin fa'alaha qabla nubuwatihi, dengan perkara-perkara yang dilakukan sebelum kenabian, wa hurrimat alaihi ba'da nubuwah, dan diharamkan ke atasnya selepas kenabian, fa'addaha auzaron, lalu Nabi anggapnya sebagai dosa. Benda yang Nabi berlaku buat pada zaman sebelum dilantik jadi Nabi. Tak, sebelum ada syariat, kan Nabi masa itu belum ada syariat, belum ada apa-apa amalan yang perlu dibuat. Maka Rasulullah setelah dilantik jadi Nabi dan jadi Rasul, Nabi rasa berat. Oh, zaman di jahiliah tak buat benda ni. Padahal pada zaman setelah syariat berlaku, benda itu diharamkan contohnya. Benda itu dilarang. Maka dia rasa benda itu seakan-akan dosa. Fa'addaha auzaron, dia menganggapnya seakan dosa.
wa thaqulat alaih, dan jadi berat ke atasnya, wa ashfaqa minha, lalu dia rasa kesihan, dia rasa kesihan billah, minta Allah Taala untuk ampunkannya padahal bukan dosa pun. Sebab belum ada syariat. Aw yakunul wad'u ismatallahi lahu, ataupun makna wa wada'na dengan makna ismatallah, menjaga Allah Taala kepada Nabi, wa kifayatahu min dzunubin, dan pemeliharaan Tuhan daripada dosa-dosa. Lau kanat, kalau berlaku dosa, la anqadat zahrah, akan mematahkan dan memberatkan belakang Nabi. Tapi tidak berlaku sebab Allah Taala menjaganya. Aw yakunu min mithli min thiqali risalah, ataupun jadilah dia seumpama berat itu min thiqali risalah, daripada beratnya kerasulan itu. Aw ma thaqula alaihi, atau perkara yang memberatkan ke atasnya. Wa syaghala qalbahu, dan yang menyibukkan hatinya, min umuril jahiliyah, daripada perkara-perkara jahiliyah. Wa i'lamillahi ta'ala lahu bihifzi mastahfazahu min wahyi, dan memberitahu oleh Allah baginya dengan penjagaan apa yang Allah Ta'ala jaganya daripada wahyu. Jadi kesimpulannya, makna wa wada'na anka wizrak itu bukan maknanya Nabi melakukan dosa. Dengan banyak tafsiran tadilah, mana-mana tafsir yang benar atau tidak bertentangan dengan kaedah bahawa para Nabi ni maksum, boleh terima. Dengan maksud bahawa itu dia berlaku sebelum persyariatan hukum, lalu Nabi rasa berat perkara yang sebelum ini dia buat, padahal masa itu tak haram, mungkin sekarang haram, tapi tidak berdosa. Tapi maklumlah kaedahnya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, perkara baik yang dibuat oleh orang biasa di sisi orang yang dekat masih dibilang sebagai satu itu dosa dan kesilapan. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, afallahu anka lima adzinta lahum, telah mengampunkan oleh Allah daripada kamu kerana sebab apa yang kamu izinkan kepada mereka. Fa amrun, ini suruhan, lam yataqaddam min Nabi SAW nahyun, tidak terdahulu bagi Nabi daripada Allah Ta'ala larangan. Fa yu'addu maksiatan, lalu kita dapat kira sebagai maksiat. Mana ada larangan sini? Tuhan tak larang pun. Lima adzinta lahum, ni kepada golongan sebahagian daripada orang ahli Madinah di kalangan orang munafik, Nabi benarkan tak ikut sekali, ikut perang. Ni banyak kisah ini berkait dengan perang Tabuk. Jadi mereka Nabi beri izin. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ni, Allah Ta'ala ampun kamulah sebab kamu beri izin kepada mereka. Patutnya tak beri izin. Sebelum tu ada Tuhan larang tak? Tuhan tak ada larang. Jadi Nabi tak langgar apa-apa arahan. Macam mana nak bilangnya? Wan fayu'addu maksiatan. Macam mana nak bilang dia sebagai maksiat? Sebab tu dia kata amma qawluhu tu fa amrun, suruhan lam yataqaddam li Nabi SAW min Allah Ta'ala nahyun, yang tidak terdahulu daripada Allah Ta'ala apa-apa larangan. Fayu'addu maksiatan, lalu dikira sebagai maksiat. Jadi tak kira sebagai maksiat sebab tidak ada larangan sebelum tu. Wala addahu Allah Ta'ala alaihi maksiat, dan Tuhan pun tidak membilang ke atas Nabi itu sebagai maksiat. Tuhan kata maksiat pun, Tuhan kata afallahu anka. Bal lam ya'uddahu ahlul ilmi mu'atabatan, bahkan ahli ilmi tidak menganggap ayat ini sebagai satu celaan dan cecaan. Wa ghallatu man dhahaba ila dhalik, dan ulama telah menyalahkan, membilang salah mereka yang berpandangan kepada itu. Mereka yang kata ayat ini sebagai nak mencela Nabi, nak mengkritik Nabi. Mereka kata orang yang berpandangan ini salah. Ghallatu man dhahaba ila dhalik. Qala nifqawaihi, berkata an-nifqu yah wa qad hasyahu Allah Ta'ala min dhalik. Sungguh Allah Ta'ala telah membersihkan Nabi daripada perkara itu. Bal kana mukhayyaran fi amrayn, bahkan Nabi diberi pilih antara dua perkara. Qalu wa qad kana lahu an yaf'ala ma yasha, mereka berkata bahawa Nabi ni boleh buat apa-apa yang dia nak, fima lam yunazzal alaihi fihi wahyu, pada perkara yang tidak diturunkan padanya wahyu. Fa kaifa wa qad qala Allah Ta'ala, macam mana sedemikian walhal Allah Ta'ala telah berfirman, fa'dhan liman syi'ta minhum, fa'dhan liman syi'ta minhum, berilah izin
kepada siapa yang kamu hendak di kalangan mereka. Itu jelas kan? Falamma adina lahum, tak kala Nabi beri izin kepada mereka, a'lamahullah, lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, bima lam yattali' alaihi min sirrihim, dengan apa yang Nabi tidak ketahui daripada rahsia hati mereka, annahu law lam ya'dhan lahum laqa'adu, kalau Nabi tidak beri izin sekalipun, mereka tetap tak akan keluar perang. Qa'adu ni makna duduk tak keluar perang. Wa annahu la haraja alaihi fima fa'al, dan tidak ada kesalahan atas Nabi apa yang Nabi buat. Walaysa afa huna bimakna ghafara. Afallahu anka bukan dengan makna ghafara, bukan dengan makna Tuhan beri keampunan. Bahkan apa maknanya? Kama qala Nabi SAW, bahkan dia seumpama Nabi kata, afallahu lakum an sadaqatil khayli warraqiqi, Allah Ta'ala biarkan, Allah Ta'ala maafkan kamu daripada bayar sedekah, zakat kuda dan juga zakat hamba. Siapa yang milik kuda, kuda bukan haiwan yang kena zakat. Siapa yang memilih hamba, tak perlu keluar zakat daripada hamba. Afa dengan makna Tuhan tak kenakan hukuman zakat. Walam tajib alaihim qattu, dan tidak wajib ke atas mereka langsung. Ai lam yulzimkum dhalik, tidak melazimkan kamu akan demikian itu. Oleh demikian itu, tidak melazim akan kamu oleh demikian itu. Wa nahwuhu lil Qushairi, dan seumpama itu datang tafsiran daripada Imam Qushairi, qala wa inna ma yaqulu, hanya berkata Allah al-afu. Tuhan kata al-afu la yakunu, al-afu la yakunu illa an dzambin. Dia kata afun itu tidak, al-afu keampunan itu tidak berlaku kecuali dengan sebab dosa. Ma lam ya'rif, innama yakulu al-afu la yakunu illa an dzambin. Man ni jadi fa'il pada yakul. Man ni fa'il pada yakul. Orang yang berkata, siapa orang berkata itu? Man lam ya'rif, orang yang berkata al-afu itu, afun itu hanya berlaku kalau berlaku dosa. Orang ini man lam ya'rif kalam al-arab, orang yang tak reti, tak faham kalam Arab. Orang Arab sendiri maknanya tak faham apa kalam kalam Arab sebenar-benar faham. Walaupun dia orang Arab. Apa lagi orang Melayu, orang bukan Arab. Jadi orang kata afun ni mesti berlaku dosa baru ada afun. Tak. Orang ni tak faham kalam Arab. Qala, kata dia, wa makna afallahu anka ai lam yulzimka dzamban, tidak melazimkan engkau akan dosa. Jadi tu jadi orang kata dosa tu afa tu dengan dosa, bukan. Bahkan makna tidak melazim akan engkau akan dosa. Allah tidak lazim, tidak beri kepada engkau apa-apa dosa. Qala Dawudi ruya annaha takrimatun minallahi azza wajalla, diriwayatkan bahawa ini satu kemuliaan daripada Allah kepada Nabi. Afallahu anka, makna Tuhan maaf dulu sebelum berlaku dosa. Dosa dah berlaku. Jadi tidakkah itu satu kemuliaan? Tuhan sebut maaf dulu. Sebelum berlaku apa yang Tuhan nak sebut, Tuhan kata maaf dah. Jadi benda itu tidak dianggap dosa pun. Qala Makiyun wa huwa istiftahu kalamin. Kata Imam Maki, dia itu permulaan kalam. Afallahu anka ni macam cakap permulaan kalam. Contoh a'azzakallah, moga Tuhan muliakan kamu. Akramakallah, moga Allah Ta'ala muliakan kamu. Kan biasa Arab sebut. Tabarakallah, afallahu azzakallah, ajallakallah. Cakap permulaan kalam. Biasalah kalam Arab ni kadang-kadang dia nak cakap, dia mulakan dengan doa, dia mulakan dengan lafaz-lafaz nak memuliakannya. Jadi dia bukan itu bukan kalam sebagai yang dikehendaki, bahkan lepas pada itu maksudnya. Jadi itu istiftahul kalam, permulaan percakapan. Seumpama orang tu kata a'azzakallah, a'azzakallah lima ataita huna, moga Tuhan muliakan kamu, kenapa mari sini? Nak tanya kenapa mari sini je. Tapi a'azzakallah, ajallakumullah, akramakallah. Wa hakka Samarqandi anna ma'nahu, dan menghikayat oleh Samarqandi bahawa maknanya afakallah. Afallah dengan makna afakallah, semoga Allah mengafiatkan kepada engkau. Wa amma qawluhu fi usara badrin, adapun perkataan Nabi tentang firman Allah Ta'ala berkait dengan kisah usara badrin, tawanan perang Badar. Allah Ta'ala sebut apa?
Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak layak bagi Nabi bahawa ada baginya itu tawanan-tawanan sehinggalah dihabiskan mereka di muka bumi, orang kafir. Dihabiskan orang kafir di muka bumi. Turiduna aradad dunya, kamu inginkan harta benda ataupun habuan dunia. Wallahu yuridul akhirah, walhal Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala maha berkuasa, maha bijaksana. Laula kitabun min Allah, kalaulah tidak kerana ketetapan daripada Allah, sabaqa, yang telah terdahulu, lamassakum fima akhadtum azabun azim, nescaya akan dikau dengan sebab apa yang engkau ambil itu, akan kena azab yang besar. Maka firman itu, wa amma qawluhu falaysa fihi aidan ilzamu dhanbin linabi, tidak ada padanya itu kemestian dosa dan lazim dosa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal fihi bayanu ma khussa bihi, bahkan padanya ada keterangan tentang apa yang dikhususkan Nabi dengannya. Wa fuddila, dan apa yang diberi kelebihan min baini sa'iril anbiya, daripada sekalian para nabi. Mana? Dalam ni disebutkan, maka nali nabi ayakuna lahu asra, tidak patut ada bagi seorang nabi itu ada tawanan perang. Nabi selain Rasulullah. Kerana pada nabi lain tidak boleh mereka itu nak ada tawanan-tawanan dan hukum ghanimah. Ghanimah kena semua, tak boleh ambil sikit pun ghanimah pada zaman-zaman terdahulu. Ada pun zaman Rasulullah boleh ambil ghanimah, tawanan boleh ambil, boleh jadi hamba. Jadi itu satu kemuliaan kepada Nabi, yang mana khusus lain daripada Nabi-Nabi lain. Faka'annahu qala maka hadza li nabiyyin ghairik, tidak adalah ini ada bagi Nabi selain kamu. Tak berlaku ini bagi Nabi selain kamu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan kepadaku ghanimah, walam tahilla li nabiyyin qabli, dan tidak halal kepada mana-mana nabi sebelumku. Jadi makna dia begitu. Fa in qila, kalau dikatakan fama makna qaulihi ta'ala, apa makna firman Allah Ta'ala, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim, kamu inginkan habuan dunia dan Allah ingin akhirat. Allah Ta'ala maha berkuasa lagi maha bijaksana. Apa makna kamu ingin dunia itu? Qila al-ma'niyu bil khitab, yang dimaksudkan dengan khitab itu, turidun, kamu semua tu, liman arada dzalika minhum, bagi mereka yang inginkan habuan dunia di kalangan orang yang berperang tu. Lepas tu dia datang turiduna, bukan semua orang yang ingin. Wa tajarrada gharaduhu, dan semata-mata tujuannya li gharadid dunya wahdahu fiha, kerana semata-mata tujuan habuan dunia semata-mata daripadanya. Wal istighfari minha, dan memperbanyakkan daripada dunia. Walaisal muradu bihadza an-nabiyya, bukan makna daripada ini makna yang ditujukan kepada Nabi. Wala ilata ashabihi, dan bukan orang-orang yang tinggi. Ilyah ni makna sahabat-sahabat Nabi yang tinggi. Ilyata ashabi makna sahabat-sahabat Nabi yang tinggi kedudukan. Ilyata qaumi ay ra'i wa akabiruhum, orang-orang besar di kalangan mereka. Bal qad ruwiya, bahkan diriwayatkan anid Dhahhak annaha nazalat hinan hazamal musyrikun yaum Badr. Ini diturunkan ketika kalahnya orang musyrikin pada perang Badar. Washtaghalan nasu bis salabi, dan sibuk manusia itu mengambil salab. Salab ni apa? Ialah barang yang ada pada orang kafir yang mati. Man qatala qatilan falahu salabuh, Nabi sebut, siapa yang bunuh seseorang, contohnya orang kafir itu kita bunuh dalam perang fisabilillah, barang yang ada pada badan itu boleh kita milik, itu bagi salab. Pedang dia, duit hak ada, hak lain tak boleh, kenderaan semua itu masuk ghanimah. Jadi ada khususiah bagi orang hadir perang, jika dia bunuh seseorang, dia boleh ambil apa yang ada pada badan dia sahaja. Duit ke, awak dia kena ambil. Ada pun benda-benda besar, benda-benda yang kenderaan ke ataupun harta awak dibuat banyak, itu kena masuk ghanimah. Salab ni benda yang dipakai, benda yang ada di badan. Jadi orang bila musyrikin kalah, mereka pakat pergi
cari barang yang mereka bunuh di kalangan musyrikin. Wa jama'al ghanaima 'anil qital, dan menghimpunkan ghanimah daripada peperangan. Hatta khasya Umar an ya'tifa 'alaihimul adu, sehingga bimbang Sayyidina Umar bahawa akan ya'tifa ni akan kembali balik ke atas mereka oleh musuh. Musuh akan kembali balik serang. Nampak macam menang dah. Di mana perang Badar? Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Kalaulah tidak kerana ketentuan daripada Allah yang telah terdahulu, nescaya akan kenalah bagi kamu semua adzabun adzim, akan azab yang pedih, azab yang besar. Fakhtalafal mufassirun, maka khilaflah oleh ulama tafsir fi makna ayat, pada makna ayat. Faqila maknahu, kata sebahagiannya, maknanya laula annahu sabaqa minni, kalaulah tidak bahawa telah terdahulu daripada aku, alla u'adziba ahadan, bahawa tidak aku azabkan seseorang, illa ba'dan nahyi, kecuali setelah larangan, la'adzabtukum, nescaya aku akan azabkan kamu. Jadi makna gitu, dia kata kalaulah tidak aku tentukan bahawa tidak akan aku azab kecuali setelah larangan, nescaya kamu akan diazab juga. Tapi sebab tidak ada larangan, maka tidak ada azab. Fahadha yanfi an yakuna amrul asra maksiatan, maka ini menafikan bahawa perkara berkaitan dengan tawanan itu sebagai maksiat. Dia bukan maksiat lah. Wakila ada mengatakan al-makna laula imanukum bil Quran, kalaulah tidak kerana beriman kamu dengan Quran, wa huwal kitabus sabiq, itu dia. Laula kitabun minallahi sabaqa. Kitab itulah kitab sabit. Kitabun minallah sabaqa tu. Fastaujabtum bihi safha, yang mewajibkan kamu dengannya akan kemaafan. La'uqibtum 'alal ghanaim, nescaya akan kamu diseksa, akan dibalas dengan sebab kamu ambil ghanimah. Maksudnya Tuhan kata kalau tidak kerana Al-Quran tu turun dengan pensyariatan hukum ghanimah, maka kamu akan dihukum juga sebagaimana umat Bani Israel, mereka tak boleh ambil ghanimah. Maknanya tu. Jadi kitabun minallahi sabaqa tu maknanya kitab as-sabiq tu Quran. Wa yuzadu hadzal qawlu tafsiran, dan ditambah lagi oleh pandangan ini ditambah lagi tafsir dan juga keterangan, bi an yuqal, bahawa dikatakan laula ma kuntum mu'minina bil Quran, kalaulah tidak kamu itu beriman dengan Quran, wa kuntum mimma uhillat lahumul ghanaim, dan kamu ni di kalangan orang yang dihalalkan bagi mereka itu ghanimah, la uqibtum, nescaya kamu akan diseksa, kama uqiba man ta'adda, sebagaimana diseksanya orang yang melampau. Maknanya sebagaimana orang zaman dahulu, mereka mana boleh ambil ghanimah. Umat-umat Nabi dahulu tak boleh dapat pun sikit pun pada ghanimah. Kalaulah tidak kerana kamu beriman dengan Quran dan kamu ni orang mukmin, nescaya kamu akan dikenakan hukum sama. Tapi kerana kamu dah beriman, turun hukum berkaitan ghanimah, maka kamu tidak dikenakan seksa. Wa qila laula annahu sabaqa fil lawhil mahfuz annaha halalun lakum la'uqibtum. Ada mengatakan maknanya kalaulah tidak bahawa telah terdahulu dalam lauh mahfuz bahawa ghanimah itu halal bagi kamu, la'uqibtum, nescaya akan diseksa kamu. Fahadha kulluhu, dan ini kesemuanya yang fi dzamba wal maksiyah, menafikan dosa dan maksiat. Lianna man fa'ala ma uhilla lahu lam ya'si, kerana orang yang melakukan perkara yang halal baginya itu tidak dia buat maksiat. Qala Allah Ta'ala fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, makanlah daripada apa yang kamu ghanimahkan itu sebagai halal tayyiban, halal lagi baik. Wa qila bakana alaihi salam, adalah Nabi SAW qad khuyira fi dhalik, Nabi diberi pilih pada demikian itu. Wa qad ruya an Ali bin Abi Talib, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi, Sayyidina Jibril datang kepada Nabi SAW yauma Badrin, pada hari Badar. Faqala, Jibril kata, khayyir ashabaka fil usara, wahai Muhammad, beri pilih sahabat-sahabat kamu pada urusan tawanan. Insya'ul qatla, jika mereka nak, mereka boleh bunuh. Wa insya'ul fidak, jika mereka nak, mereka boleh tebus. Ala an yuqtala minhum fil amil muqbil mithluhum, dengan syarat bahawa pada tahun depan itu akan dikena bunuh seumpama mereka. Kalau mereka lepas contohnya, mereka fidak, maka tahun depan seramai bilangan yang mereka tebus itu
Kena bunuh banyak tu. Qalu al-fida' wa yuqtal minna. Dan apa nama ni, mereka pun pilih untuk fida', untuk tebus tawanan. Dapat, sebab tebus tawanan dapat harta kan. Dan wa yuqtal minna, dan akan dibunuh di kalangan kami. Wa hadza dalilun ala sihhati ma qulnahu. Dan ini apa nama ini, dalil. Ini mana ni? Wa insya'u al-fida', jika mereka nak tawanan, mereka nak tebusan, nak tebus, ala ayyuqtal minhum, bahawa tahun depan, tahun mukbil, akan seumpama bilangan itu kau akan terbunuh. Sebab itu pada perang Badar, perang Uhud tu, ramai di kalangan sahabat ni terbunuh jugalah. Tak terbunuh. Sebab apa? Sebab mereka memilih untuk menebus tawanan. Wa hadza qalu, mereka kata al-fida' wa yuqtal minna. Tak apalah, kami pilih untuk menebus tawanan itu untuk dapat bayaran, dan dibunuh kami pun pada perang akan datang pun ada masalah. Wa hadza dalilun ala sihhati ma qulnahu. Ini dalil bagi apa sahihnya apa yang kami kata itu, pandangan kami. Wa annahum lam yaf'alu illa ma udhina lahum fi, dan mereka tidak buat kecuali apa yang diberi izin mereka padanya. Walakinna ba'dahum, tetapi sebahagian daripada mereka, mala, cenderung mereka ila adhafil wajhain, cenderung kepada wajah yang paling dhaif, mimma kana al-aslahu ghairahu wal hal, wajah yang paling aslah, yang lebih eloknya ialah selain daripada pandangan itu, minal ithqan, daripada ithqan. Apa nama ni, ithqan maknanya menghabiskan, bunuh orang kafir lah, wal qatli, dan bunuh. Fa'utibu ala dhalika, lalu mereka dicela atas perbuatan itu. Wa buyina lahum dha'fu ikhtiyarihim, dan diterangkan kepada mereka lemahnya pilihan mereka. Tak kenanya pilihan mereka. Diberi pilih, tapi pilihan mereka tu pilihan lemah. Wa taswibu ikhtiyari ghairihim, dan membenarkan pilihan selain mereka. Wa kulluhum ghairu usatin, maka kesemua mereka ghairu usatin, mereka itu tidak berdosa, bukan buat maksiat, wala mudhnibin, dan tidak berdosa. Wa ila nahwi hadza asyara at-Tabari, kepada inilah mengisyaratkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Wa qauluhu alaihi salam, dan sabda Nabi SAW fi hadhihi al-qadiyah, pada peristiwa ini, lau nazala minas sama'i adzabun ma naja minhu illa Umar, kalaulah turun azab daripada langit, nescaya takkan selamat kecuali Umar seorang je. Sayyidina Umar tak setuju kan untuk ambil tawanan. Sayyidina Umar kata suruh bunuh mereka. Mereka ni kepala jahat orang musyrikin ni. Isyaratun ila hadza min taswibi ra'yi, ini mengisyaratkan kepada benarnya pandangan Sayyidina Umar. Wa ra'yu man akhadha bi ma'khadhihi, dan pandangan orang yang ambil sikap Sayyidina Umar. Fi i'zaziddin, pada nak meneguhkan agama. Wa idhari kalimatihi, dan menzahirkan kalimah agama. Wa ibadati aduwihi, dan menghapuskan musuhnya. Wa anna hadhihi al-qadiyata law istaujabat, dan peristiwa ini law istaujabat, andai kata mewajibkan azab, andai kata perkara ini menyebabkan istaujabat azaban, menyebabkan turunnya azab, naja minhu Umar wa mithluhu, nescaya akan selamat Sayyidina Umar dan seumpama dia saja. Wa ayyana Umar, dan disebut Sayyidina Umar ni. Kenapa Nabi sebut Umar? Nabi kata la najat ma naja minhu illa Umar, tidak selamat kecuali Umar saja. Kenapa? Padahal ada lagi orang yang sama dengan pandangan Umar. Disebut, Nabi ta'yinkan Sayyidina Umar li'annahu awwalu man asyara biqatlihim, kerana Sayyidina Umar lah orang pertama yang mengisyaratkan supaya Nabi bunuh mereka dah tawanan ni. Walakinna Allah lam yuqadir alaihim fi dhalika azaban, namun Allah tidak menetapkan ke atas mereka turun azab, lihillihi lahum fima sabaq, kerana halal bagi mereka apa yang telah terdahulu. Wa qala Dawudi al-khabaru bihadza la yathbut, khabar dengan makna ini tidak sabit. Walau sabata, kalau sabit sungguh pun sabit, lama jaza an yuzanna anna Nabi sallallahu hakama bima la nasafi, nescaya lama jaza, tidak haruslah bahawa disangka Nabi sallallahu alaihi wasallam
menghukumkan dengan perkara yang tidak ada nas, wala dalila min nassin, dan tidak ada dalil daripada nas, wala ju'ila al-amru ilaihi fihi, dan tidak diserahkan urusan kepadanya. Wa qad nazzahahu Allah Ta'ala an dhalik, dan sungguhnya telah Allah Ta'ala sucikan Nabi daripada melakukan perkara itu. Nampak? Khabar mana? Khabar berkait dengan tadilah, berkait dengan turunnya Jibril, dan seumpamanya itu. Yang apa nama ni, perkara yang telah datang nas tersebut. Tak. Al-khabar bihadza, dengan ini tidak, ya la yathbutu, tidak sabit, walau sabata, andailah khabar itu sabit, lama jaza, nescaya tidak harus kita sangka Nabi ni hukum dia benda tak ada nas. Pada mana boleh Nabi buat tindakan yang mana tidak ada nas daripadanya, menyalahi nas pula. Yang mana yang kata Tuhan akan azab tu, Tuhan akan azab apa nama ni, mereka itu kerana salah pilih. Wa qala al-Qadhi Bakr bin Ala, kata Qadhi Bakr bin Ala, akhbar Allah Ta'ala nabiyahu, telah memberitahu oleh Allah akan Nabi-Nya alaihi salam, fi hadhil ayati, pada ayat ini, anna ta'wilahu, bahawa takwilan Nabi, wafaqa ma katabahu lahu, telah menepati apa yang ditentukan baginya, min ihlalil ghanaimi, daripada halalnya ghanimah, wal fida, dan halalnya tebusan. Wa qad kana qabla hadha fadau fi sariyat Abdullah bin Jahsh, dan sebelum ini juga mereka telah menebus pada sariyah. Sariyah ni utusan perang yang Nabi dah ikut sekali, Abdullah bin Jahsh. Masa itu ditawan di kalangan beberapa orang di kalangan musuh, tapi Nabi buat tebusan juga. Allati kutila fiha ibnu Hadrami, yang dibunuh padanya ibnu Hadrami, bil Hakam ibnu Kaisan wa sahibihi, dengan Hakam bin Kaisan dan sahabat dia. Fama ataballahu dzalika alaih, tapi Allah Taala tidak cela pun tindakan Nabi mengambil tawanan itu. Wa dzalika qabla badrin bi aktsara min am, dan itu berlaku sebelum peperangan Badar lebih daripada setahun. Lebih daripada setahun. Fahadha kulluhu, dan ini kesemuanya, fahadha kulluhu yadullu ala anna fi'lan Nabi, menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW fi sya'nil asra, pada berkaitan dengan urusan tawanan ni, kana ala ta'wilin wa basiratin, itu berdasarkan ta'wilan, penafsiran, dan juga berdasarkan basirah, ilmu. Bukan makna dengan sembrono, bukan dengan tanpa berasas, tapi dengan ada asas, dengan basirah. Wa ala ma taqaddama qablu mithlu, dan begitulah apa yang telah terdahulu sebelum itu sama je. Falam yunkiruhu Allah Ta'ala alaihi, maka Allah Ta'ala tidak mengingkari ke atas mereka. Lakin Allah Ta'ala arada, tetapi Allah Ta'ala ingin, li'izami amri badrin, ingin kerana besarnya perkara berkaitan perang Badar, wa kathrati asrahum, dan ramainya tawanan mereka, wallahu a'lam. Allah Ta'ala ingin izhara ni'matihi, Allah Ta'ala ingin menzahirkan nikmatnya, wa ta'kida minnatihi, dan menegaskan anugerahnya, bita'rifihim, dengan memberitahu kepada mereka, ma katabahu fil lauhil mahfuz, apa yang Allah Ta'ala telah catat dan tetapkan dalam lauh mahfuz, min hilli dzalika lahum, daripada halalnya perkara itu bagi mereka, la ala wajhi itabin, bukan atas jalan celaan, wa inkarin, pengingkaran, atau tadnibin, atau dosa. Hadza makna kalam, ini makna kalam. Apa maksud? Jadi apa yang Tuhan sebut tu sekadar Tuhan nak menyatakan bahawa Tuhan ni besar nikmat Tuhan beri kepada umat Islam, pada para sahabat ni. Besarnya apa yang Allah Ta'ala beri, yang mana tidak ada pada umat sebelum tu diberi. Sekadar tu. Bukan makna Tuhan nak menyatakan salah, Tuhan nak mencela atau mengingkari perbuatan tu, tidak. Kerana hukum berkaitan dengan tawanan dan tebusan itu dah ada sebelum tu. Allah Ta'ala tidak cela pun Nabi, kerana Nabi ambil tawanan, Nabi buat tebusan tu tak ada. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla, telah bermasam muka ia lalu berpaling, anja'ahul a'ma, bila datang kepadanya orang yang buta, falaisa fihi ithbatu dzambi lahu alaihi salam, ini tidak ada pun nak mensabitkan dosa pada Nabi,
bal i'lamullahi azza wa jalla anna dhalikal al-mutasadda lahu mimma la yatazakka. Bahkan sekadar Allah Ta'ala nak memberitahu anna dhalika mutasadda lahu, orang yang Nabi hadap itu, mana? Musyrikin, kufar Quraisy, kibarul Quraisy ni. Ha, ha? Pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi sedang berucap depan mereka tu, mereka itu mimma la yatazakka, di kalangan orang yang tidak menyucikan diri. Mereka itu memang tak akan bersih daripada dosa syirik. Wa anna sawaba wal aula, dan yang benar dan lebih aula, kana law kushifal laka halur rajulain, kalaulah dibukakan kepada engkau hal keadaan antara dua lelaki ni, orang buta dengan pembesar Quraisy, kalau Tuhan buka, beritahu kepada keadaan sebenar dia, hakikatnya, yang paling aula dan sawabnya al-iqbalu alal a'ma, sepatutnya engkau menghadap dan memberi perhatian kepada orang buta tadi. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Wa fi'lu Nabi SAW lima fa'al, dan perbuatan Nabi itu kerana apa yang dibuat tu, wa tasaddihi lidzalikal kafir, dan menghadapkan Nabi kepada orang kafir itu, kana ta'atan lillah, tidakkah itu taat kepada Tuhan, wa tablighan anhu, dan dia nak berdakwah, nak menyampaikan daripada Tuhan, wasti'lafan lahu, dan untuk menjinakkan hati orang kafir supaya dapat masuk Islam. Yalah, bila ketua orang kafir, pembesar sesuatu kaum tu masuk Islam, rakyat jelata, pengikut terus akan masuk Islam. Jadi tidakkah itu Nabi ni menghadap orang kafir itu tujuan kerana taat juga, kama syara'ahu Allahu lahu, sebagaimana Allah Ta'ala syariat kepadanya, la ma'siyatan wala mukhalafatan lahu, bukan satu maksiat dan menyalahi bagi Allah. Wa ma qassahu Allah Ta'ala alaihi salam, apa yang Tuhan ceritakan kepada Nabi, min zalika, daripada demikian itu, i'lamun bihali rajulain, sekadar nak memberitahu tentang hal tentang beza dua orang lelaki ni. Wa tawhini amril kafir, dan nak menghinakan, merendahkan keadaan orang kafir tadi, indahu, di sisinya, wal isyaratu ilal i'rad anhu, dan supaya nak mengisyaratkan jangan, supaya berpaling daripadanya, jangan carilah orang kafir ni, mereka memang telah ditetapkan tak akan berubah, beri tumpuan kepada orang lain. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, Tuhan sebutnya, wa ma alaika alla yazakka, tidak ada apa-apa salah ke atas kamu kalau dia tidak membersihkan diri pada dosa syirik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu tak salah apa pun. Kalau dia ni tak Islam, dia tidak membersihkan dosanya, dosa syiriknya, semua tak ada apa salah pun. Wakila, ada mengatakan arada bi abasa wa tawalla, yang dimaksudkan dengan abasa, bermasam muka dan berpaling, itu al-kafir, orang kafir tu. Mari Abdullah bin Maktum, dia yang bermasam muka, dia yang berpaling. Allazi kana ma'an nabi, yang ada sama-sama Nabi tu. Qalahu Abu Tamam, berkata oleh Abu Tamam, boleh juga. Jadi luas penafsiran ulama ni. Jadi kita kena ikut tafsiran dia lah. Mana-mana yang sesuai untuk menjaga kaedah bahawa para Nabi ni maksum daripada dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sebelum dilantik menjadi Nabi ataupun setelah dilantik menjadi Nabi. Wa amma qissatu Adam alaihissalam wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ni panjang ni bab ni, tak silap. Jadi sebab beberapa ayat Quran tu banyak, maka kita berhenti di sini untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.